Okey, jadi hari ni kita akan baca pasal sejarah metafizik pula. Okey. Dan dia ada tulis sini di poin dia adalah poin dia seterusnya ataupun sambung daripada kita baca hari tu. Iaitu poin yang ke-11. Poin ke-11. Jadi poin ke-11 ni dia start dengan apa dia? Wa iza nahnu hawalna an nazkura tarikhan kamilan li qadiyatil alamid diniyah fama'ana zalika annana nuridu zikra tarikhil falsafati kullaha. Gitu. Apabila kita berusaha untuk menyebutkan tentang apa dia? Sejarah yang lengkap tentang alam agama ni lah, tentang ilmu agama dan sebagainya ni, dia sebenarnya kita maksud ke untuk menyebutkan tentang sejarah falsafah tu sendiri. Gitu. Jadi cuba untuk sebut sejarah ni sama dengan cuba untuk sebut sejarah falsafah tu sendiri. Jadi laisa fi wus'ina zalik. Jadi nak ayatnya kita tidak mampulah. Kita tidak mampu untuk nak sebut belaka sesuatu tu. Jadi saya akan ringkas ke sa'aktasiru ala zikri asma'in qalilatin min haula'il ladzina qalu bil mazahibil arba'ati allati taqaddama zikruha. Jadi saya akan sebut secara ringkas tentang tak rubik. Gini. Saya akan sebut secara ringkas nama-nama yang tidaklah banyak sangat. Kita akan sebutnya tentang 4 mazhab. 4 mazhab sebelum daripada ni. Okey. Sebab kalau nak sebut belaka panjang. Kalau nak sebut belaka tak sekat nak sebut. Okey. Jadi 4 mazhab yang kita sebut ke dalam masalah metafizik saat ni ialah yang pertama sekalinya ialah mazhabu jauharil fard ataupun mazhabul jauharil fard, mazhab atom tunggal. Gitu. Ataupun zarah tunggal boleh juga. Mazhab muallihah. Muallihah tu bertuhan. Mazhab bertuhan ataupun theism. Mazhab akliyin yang kita panggil rationalism, dan mazhabul hulul yang kita panggil pantheism, maknanya wahdatul wujud kepada tu. Okey. Jadi mazhab jauharul fard nak sebut sejarah lah ni. Ni poin bahagia sejarah pula. Sejarahnya mari mana teori-teori saat ni tu. Jadi teori atom tunggal saat ni tu mari daripada Leucippus. Leucippus. Okey. Dan anak muridnya Democritus. Lepas daripada tu Anaxagoras pula ada. Dia tengok apa dia? Dia berpendapat lain sikit. Dia berpendapat bahawasanya mesti kena ada kuwah ataupun kena ada akal mudabbir yang menyebabkan alam ini jadi tersusun. Mesti kena ada akal ataupun kuwah yang menjadikan alam ini tersusun. Sebabnya kalau tak orang boleh royak lah pasal tu.
Pasal apa dia? Pasal apa alam ni jadi tersusun kalau dia jadi sendiri. Gitu. Dia kata tak boleh kena ada juga. Jadi kerana tu dia kata ada satu unsur yang telah diberikan kuah hayat, akal, amal dan juga hurriyah. Gitu. Ada satu entiti, ada satu entiti yang ada kuah, kemampuan hidup, berakal, boleh buat ada kerja dia, gapo-gapo dia dan juga bebas. Gitu. Jadi ini adalah sifat-sifat Tuhan yang diberikan oleh mereka, oleh dia saat itu. Ada anak Sagoras dia. Jadi entiti inilah apa dia? Punca kepada nizamul alam, tersusunnya alam ini, punca kepada hayat alam, hidupnya alam ini dan punca kepada harakah pergerakannya alam ini. Jadi dhamir hi itu kembali kepada alam tu belakang. Hak ni dipanggil apa dia ni? Kuasa saat ni tu dipanggil nus ataupun akal. Kuah saat ni itulah dipanggil dengan istilah dia panggil nus. Nus. Bukan nus hidung tu. Nus akal. Kat mana? Tengoklah bahasa dia. Jadi akal ini merupakan ruh yang apa dia? Yang telah menghasilkan sistem daripada kekacauan. Amat tu maknanya kacau, bilau. Nizam tu maknanya ketersusunan ataupun tersusunlah apa panggil dia? Sistematik. Gitu. Jadi akal inilah merupakan satu ruh yang telah mengubah daripada keadaan tak tahu gapo tu kepada jadi tersusu molek. Gitulah mengikut dia katanya. Akal saat ni, Nuh saat ni itulah yang merupakan muharrik pertama kepada segala madah, penggerak pertama lah. Tetapi laisal khaliq laha, tetapi dia ia tidak diciptakan oleh apa-apa. Dia azali. Gitu. Dia azali. Sebab apa gitu? Tak tahu. Tapi kena gitulah. Kena gitu. Jadi dia pun kata nak jadi sendiri tu payah juga. Kena ada lah. Kena ada juga kat mana-mana pun. Jadi bila kena ada, maka adalah. Tapi dia tiap panggil Tuhan. Dia panggil nus, dia panggil akal. Dia panggil apa ni, satu entiti yang diberikan sifat-sifat Tuhan lah juga. Tapi tidak panggil Tuhan. Gitu. Maknanya tidak perlu disembah apa dia tidak lah. Gitu. Cuma nak ayatnya waktu yang menjadikan alam ni mula-mula. Lepas tu dia buat apa tak tahu. Hidup saja ke lagu mana tak tahu. Gitu. Jadi hak lawan dengan mazhab ataupun teori saat ni ialah teori mu'allihah. Teori mu'allihah tu lawan dengan saat ni pula. Jadi teori ni berpendapat bahawasanya Tuhan mencipta madah daripada tiada. Tak serupa dengan saat ni. Sebab saat ni tu alam ni ada dah. Jawharul Fat tu, okay? Jawharul Fat tu alam ini mula dengan atom tunggal. Lepas tu dia jadi tepu-tepu, capu-capu, kaksi-kaksi. Tiba-tiba jadi. Lepas tu terurus molek. Jadi kok anda jadi terurus molek? Saat ni kata tak boleh, kena ada juga pengurus dia. Okey. Jadi ni dia berpendapat ada Tuhan yang mencipta madah saat ni tu. Maknanya bukan madah tu ada dah lah. Jadi inilah kepercayaan yang merupakan asas kepada segala kepercayaan agama. Jadi antara yang berpendapat dengan teori mu'allihah ini ialah Plato, Aristotle, Socrates tak termasuk, Leibniz, Kant dan lain-lain. Mereka yakin bahawasanya Tuhanlah ilat yang mula-mula kepada alam ini. Gitu. Tuhan ialah ilat
mula-mula alam ini. Okey. Jadi mazhab akliyin, mazhab ketiga pula, kita tak sebut lagi saat ni tu, iaitu mazhab rationalism. Mereka kata adanya Tuhan yang lebih mulia daripada segala makhluknya menghukum alam ini. Tetapi la an iradatin hurratin. Tuhan buat bukan kerana kehendaknya. Tuhan buat tu bukan kerana kehendak bebas dia. Dia nak buat, maka dia buat. Bukan lagu tu. Bal yahkumuha mutaba'an qawanin dan la taqbalu taghayyur. La taqbalu taghayyur. Tapi Tuhan buat tu, Tuhan menghukum alam ini sesuai dengan undang-undangnya. Mana Tuhan hukum alam ini sesuai dengan undang-undang alam ini. Yang tak berubah tu lah, yang tidak menerima perubahan tu. Okay. Tidak berubah. Macam dengan undang-undang fizik apa dia tu lah. Undang-undang graviti, undang-undang apa-apa yang ada dalam alam ni tu, Tuhan hukum ke berdasarkan hak tu. Tuhan hukum ke berdasarkan hak tu. Gitulah. Jadi maknanya hak inilah teori logik semata-mata. Wa qad zahara hadzal mazhab awalan fi Ingiltera fil qarn as-samin asyar. Jadi dulunya dia mula-mula sekali ada di mana? Okay. Ni. Yashrifu 'alal kainat tu maknanya terapung atas makhluk-makhluknya. Gitu. Maknanya Tuhan duduk lain lah. Tuhan duduk lain. Duduk di alam lain. Tapi Tuhan menghukum alam ini sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang alam ini yang tidak boleh diubah. Termasuklah Tuhan itu sendiri. Gitu. Dan Tuhan buat tu pun bukan kerana kehendak dia nak buat gini, ikut suka boleh buat. Bukan. Dia kata hak Tuhan buat tu dia buat sesuai dengan hak alam ini, peraturan dia tu lah. Sesuai dengan peraturan dia. Lepas tu ni siapa dia ni? Itulah dia muncul mula-mulanya pada kurun ke-18 di apa dia? Ingiltera. Lepas tu Tulandum. Gitu ke? Tulandum dan juga Tindal. Tulandun, Tindal, Shaftesbury adalah pendukung-pendukung utamanya. Okey, tu sejarah dia lah lebih kurangnya. Jadi ni muka poin nak sebut Pak mazhab yang dia sebut sebelum ni dengan sejarah dia secara ringkasnya. Jadi hak seterusnya pula ialah pantheism. Pantheism ialah yang apa dia? Diseru oleh kitab Rig Veda tu lah. Okey. Hak orang Hindu tu dia adalah teori-teori macam ni tu. Gitu. Diseru dalam kitab Rig Veda, dalam kitab Hindu. Kitab suci Hindu tu lah. Gitu. Yang mendakwa kepada ni kita sama dengan Tuhan kepada tu. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan dalam segala-gala. Hak tu mari daripada situ lah. Dan juga ada daripada apa dia? Ahli falsafah Greek dulu pun ada juga daripada Ilion. Ilion tu iaitu kata Ilia lah. Ilia. Jadi apa dia? Padri ataupun dia panggil Saint Paul sendiri mendakwa pantheism ini kerana dia kata apa dia? Fillahi nahya fihi nataharraku.
fihi nakunu. Dalam Tuhan kita hidup. Dalam Tuhan kita gerak. Dalam Tuhan kita ada. Dalam Tuhan tu maknanya ia passing kecek terbalik gitulah, serupa dengan apa dia, Master Yoda. Kita ada dalam Tuhan. Kita gerak dalam Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan. Gitu makna sebenarnya. Tapi dia start dengan jam majrur dulu. Dia start dengan gitu. Dalam Tuhan kita hidup. Maknanya kita hidup dalam Tuhan. Itulah. Dalam Tuhan kita ada. Maknanya kita ada dalam Tuhan. Jadi kita Tuhan lah. Tula. Gitu lebih kurangnya. Itu Xenophanes. Dia ya'lamu. Alaysa illa ilahu wahid. Dia tahu bahawasanya Tuhan ni ada satu saja. Wa annahu huwa wal alam syai'un wahid. Walaupun Tuhan tak ada satu, Tuhan dan alam ini adalah benda yang sama. Gitu. Okey. Dan contoh yang lain ialah di apa dia? Kurun ke-16. Adalah orang yang bernama apa dia ni? Giordano Bruno. Okay. Giordano Bruno. Lam ya'ba'u bitahdidatin muhakkamatin taftish wa raf'i sautihi bita'yidil hulul. Dia tidak cara mana lah. Dia tidak cara mana. Dia tidak peduli. Boleh juga. Dia tidak peduli tentang ancaman-ancaman Okay. Dia tidak peduli ancaman-ancaman kepadanya dan juga apa dia? Serangan-serangan ataupun kritikan-kritikan kepadanya. Wa rafa'a sautahu bi ta'yidil hulul. Dia terus menyokong pantism. Maknanya dia meninggikan suaranya untuk membantu mazhabul hulul. Wa ta'ni ala mazhabil mu'allihah allazi yushabbihu Allah bil insan. Dan juga dia membantu teori-teori teism ataupun kita panggil teori ada Tuhan yang menyamakan Tuhan dengan manusia. Gitu. Teori agama yang tidak ada musyabbihah, sudut-sudut musyabbihah itu dia tak sokong. Dia sokong hak ada musyabbihah. Dia sokong mazhab-mazhab hak menyamakan Tuhan itu. Jadi mengikut dia, Tuhan ialah yang tidak ada had, la yahudu hadun. Alam lagu tu juga wahid, sama. Tuhan yang tiada had dan alam yang tiada had adalah sama. Dan orang-orang ini berkhayal bahawasanya Tuhan itu janibun maujudun bijanibil maujudatil ukhra. Innama yaj'alunahu mahdudan. Orang-orang yang kata apa dia? Tuhan ini ada di sebelah makhluk-makhluk. Ini mereka telah menjadikan Tuhan terhad. Telah menjadikan Tuhan terhad. Gitu. Jadi Tuhan ni tidak terhad. Jadi kalau kita kata Tuhan ada pada orang ni saja, Tuhan ada dalam orang ni, ia jadi nampak terhad Tuhan tu. Jadi dia kata tidak lagu tu. Tuhan ni alam keseluruhannya. Alam keseluruhannya nampak tak terhad lah. Kalau Tuhan ni ada pada orang-orang ni, ada pada benda ni, nampak terhad. Orang kata boleh peracu. Boleh peracu. Tuhan ada dalam berhala. Lepas tu peracu berhala. Tak ada lah, mati dah Tuhan. Kau lagu mana? Jadi dia kata bukan gitu. Tuhan
adalah alam ni. Gitu. Tuhan dan alam ini sama. Jadi kita kata alam ni termasuklah saat itu juga. Tak apalah dia kata gitu. Nak ayat lagu mana? Wa an laisa wa anna laisa Allah khaliqul alam wala al muharrikul awwal lahu bal huwa ruhul alam. Dan juga mereka berkhayal bahawasanya apa dia? Bukan Tuhan yang mencipta alam ini. Bukan Tuhan yang menggerakkan alam ini. Tuhan itu adalah ruh alam ini. Gitu. Maknanya Tuhan itu alam tu sendiri. Jadi dia tidak perlu cipta. Itu dia tu sendiri benda tu. Gitu. Pada tu ada Spinoza Amsterdam. Dia kata apa dah? Dia susunglah mazhab hulul saat ni tu. Dia susung pantheism. Kerana itu dia dipanggil Abul Hulul Al-Hadis. Atau kita panggil gimana? Bapa pemodenan pantheism. Gitu. Jadi perkataan Spinoza dan juga pantheism dia jadi macam seerti. Sebab dia sahul lajuk duduk sahabat itulah. Jadi boleh kita ringkaskan mazhab Spinoza ni lagu ni. Dia kata alam ini jauhar wahid wa huwa Allah. Alam ini satu hakikat. Alam ni Tuhan. Tuhan mutlak. Tidak terhad. Itu. Tiada limit. Tiada had. Setiap jawahir yang lain yang mahdudah munba'isa minhu mazrufah fihi laisa laha illa wujud zail sairun ilal fana. Jauhar-jauhar lain yang terhad itu maknanya ada hakikat-hakikat lain yang terhad yang muncul darinya yang ada yang terhasil ataupun yang terpancar darinya tidak ada laisa laha zailun laisa laha illa wujud zail yang kewujudannya akan hilang. Hak tu hak lain-lain. Jadi Tuhan ni ada dua sifat yang dengannya kita boleh apa dia? Yuzhiru bihima lana nafsuhu. Dua sifat ini menjelaskan apakah itu Tuhan. Yang pertamanya imtidad. Yang keduanya fikrun. Imtidad al-mutanawwi' tatakawwanul ajsam. Imtidad tu maknanya boleh dipanjangkan. Extendable ataupun boleh bagaimana? Boleh di apa ni? Dipanjangkan tu maknanya dikeluarkan sesuatu daripadanya lah. Boleh dihasilkan ataupun boleh tercipta sesuatu yang lain darinya. Gitu. Imtidad maknanya dengan dia saja tu bukan dia saja, dia boleh jadi ada golongan-golongan lagi dan tubik daripada dia. Gitu. Dengan imtidad itulah terbitnya pelbagai jisim yang macam-macam. Dengan fikir pula tatakawwanul uqul. Terbitnya
akal-akal yang pelbagai jenis pula. Dua-dua sifat ini adalah pakaian Tuhan, dia kata, yang dipakaikan kepadanya. Bentar. Yang dipakaikan kepadanya. Okay. Mana ni? Zoom ke? Okey. Ada. Yang dipakaikan kepadanya. Dari sini dia kata al-mukawwikatu da'imatil harakati fi nawliz zaman al-asif. Maknanya apa dia? Satu entiti yang sentiasa bergerak. Okay. Satu entiti dipakaikan kepadanya tu bolehlah kepada itu saja. Dipakaikan bolehlah. Dipakaikan kepada. Okey. Dipakaikan kepada buat apa payah. Okey. Dipakaikan kepada satu entiti yang sentiasa bergerak di ruang masa. Gitu. Tak apalah. Jadi apabila Spinoza, yang mana dia tu juga sebenarnya adalah hakim Amsterdam, kepercayaannya ini, bila dia nyatakan agamanya lah kita kata, ataupun kepercayaannya, saru alaihi ansaruddin wa tahmuhu bil ilhad, maka pendukung-pendukung agama buat rusuhan dan juga mereka kata dia etis. Dia apa? Tuduh dia etis. Jadi sebenarnya dia jauh daripada etis. Dia jauh daripada etis sebenarnya. Jadi dia mamlu'an bihubbillah hubban ja'ahu ambarat tabiati. Ja'ahu? Gitu kan? Ambarat tabiati. Jadi dia dipenuhi cinta kepada Tuhan. Dia sangat mencintai Tuhan. Yang dirasainya secara semula jadi. Okey. Jadi famin ka'si tabi'ati tafihati qad syarabal uluhiyah hatta samula. Jadi kata dia telah minum apa dia? Dari alam semula jadi, ketuhanan yang menjadikannya mabuk gitu. Jadi kira-kiranya dia telah minum daripada alam semula jadi ini, satu minumnya ketuhanan yang membuatkan dia mabuk tentang Tuhan. Jadi dia berberoksi. Hatta asbaha la yara amamahu illallah, sehingga dia nampak depan dia Tuhan saja. Itu. Nampak apa dia? Segala-galanya adalah Tuhan. Gitu. Biragmi mimma wajah ila Spinoza min ad-darbatil qasiyati kana lahu ta'sirun azim fi akbaril uqul fi Uruba.
Dia kata walaupun dia mendapat banyak serangan, walaupun dia mendapat pelbagai tentangan, tapi dialah antara yang hebat jugalah. Apa dia? Menyebarkan pantheism ini di Eropah. Ada. Lepas tu orang lainnya pula ialah macam Fischler ataupun Guti ataupun Lessing ataupun Herder, Schiller Max, Heine, Shelley. Tu mereka juga adalah hululiyin, pantheism belaka. Boleh juga kalau kita nak kata Spinoziyin. Itu Spinoza. Okay. Penyokong Spinoza sana itulah. Okay. Kata waqad awdaha Juti aqidatahu fil hulul fi qawlihi. Jadi dia ada ayat kepercayaan dia saat ni tu begini. Dia kata kalla laisa yardallah an yuhaimana 'alal alam min fawqin fahasbu. Maknanya Tuhan ni bukan mengawal alam dari luar sahaja. Bukan mengawal alam dari luar sahaja. Bal yawaddu an yakuna fi batinil kainat. Dia sebenarnya ada dalam kejadiannya. Okey. Wa yara tabi'ata mutajalliyatan fihi. Gitu. Dia kata boleh jadi gimana? Ya wadu tu boleh jadilah. Boleh jadi dia sebenarnya ada dalam kejadian dia. Boleh jadi alam semula jadi adalah penampakannya. Wa yara nafsu mutajalliyan fit tabi'ati. Dan dia merasakan dirinya merupakan satu penampakan semula jadi. Dia adalah bukti Tuhan yang hebat. Gitulah. Fama yakhluquhullah wallahu wa hayatuhu wa quwwatuhu syai'un wahid. Gitu. Yang Tuhan cipta, yang apa ni? Tuhan itu sendiri, kehidupannya dan kuasanya adalah benda yang sama. Gitulah mengikut dakwaan mereka. Okay. Ni ISIS ke lain pula ni adalah pula Hawamis dia tu banyak ke lain. Jadi perkataan zarrah ruhiyah tu dia kata sebenarnya terjemahan daripada monad. Monad. Lagi ialah nama 4 ni, mana tak ingat ada nama 4 ni. Mazhabul ittifaqiyah. Mazhabul ittifaqiyah ni occasionalism, kebetulan. Kebetulan. Mazhab ini kata akal dan badan tidak memberi kesan pada satu sama lain. Gitu. Dia kebetulan saja. Kebetulan saja jadi. Okey. Lepas tu perkataan amak saat ni tu maknanya chaos. Chaos tu apa dia? Tiada sistem lah. Tidak teratur. Koksi-koksi. Okay. Lawan kepada bersistem. Lawan kepada teratur. Gitulah ringkasnya. Lepas tu dah habislah situ. Betul. Ni ada sikit lagi kata apa ni. Kita sebut sebelum ni bahawasanya mazhab-mazhab orang Islam ni ni penting juga sebenarnya. Macam boleh lagi ke ada Ustaz Awi willing ke apa dia. Hak ni berkait dengan orang sufi pula. Dia kata kami inna
apa ni, wa iza sini. Wa iza nahnu qarana bainal mazhabil muslimin wa ma hakahu an hadhihi mazahib wajadna al muslimin, kita dapati, maknanya bila kita perhati antara mazhab-mazhab orang Islam dan apa yang kita dapati, daripada hak kita baca saat ni, maka kita dapati orang-orang Islam banyaknya, majoritinya bertuhan. Mereka kata ada Tuhan. Mereka menyifatkan Tuhan itu dengan sifat-sifat manusia juga, mempunyai pendengaran, penglihatan, istiwa atas aras dan sebagainya. Gitu. Walaupun mereka mengatakan berbeza, sifat-sifat Tuhan yang diberikan kepada Tuhan mereka kata berbeza sifat Tuhan dengan sifat manusia. Maknanya ittisafullah bihazi sifat dan juga ittisaful insan bihi tidak sama. Gitu. Tuhan ada sifat tu juga, tapi tidak sama dengan manusia ada sifat tu. Gitu. Biha ittisaful insan biha, maknanya bisifat. Jadi Mu'tazilah pula dia mempunyai ajaran-ajaran dia yang nampak serupa dengan puak-puak rationalism. Gitu. Nampak lebih kurang dengan rationalism. Jadi qalu mereka kata Tuhan mesti buat benda yang molek. Buat kebaikan. Tuhan mesti tidak buat kerosakan. Gitu. Mereka menafikan Tuhan itu sama dengan manusia. Tuhan tak sama dengan manusia. Mereka kata manusia ni yakhluqu af'alahu nafsahu. Manusia buat sendiri tingkah lakunya. Tetapi mereka lam yatafaku ma'al akliyin. Mereka tidak setuju dengan puak-puak akliyin tu dari segi mereka menafikan wahyu. Adapun Mu'tazilah tidak menafikan wahyu. Itu. Rationalism menafikan kerasulan. Jadi mazhabul hulul dan mazhabul hulul, pantheism di kalangan orang-orang Islam dipanggil sebagai puak-puak sufi. Puak-puak sufi sama dengan pantheism tu. Apa dia? Daripada orang mula-mulanya lah, iaitu macam Abu Yazid Al-Bastami dan sebagainya tu. Antara yang masyhur juga dari kata-kata dia tentang mazhabul hulul, dalam pendapat mazhabul hulul tu lah, wahdatul wujud lebih kurang tu, Al-Hallaj. Dia dibunuh pada tahun 309 Hijrah. Jadi dia ada syair dia lah. Dia ada syair dia lebih kurang dengan puisi-puisi yang dibuat oleh Shelley dan juga Goethe. Lebih kurang dengan ayat-ayat Spinoza. Pantheism Spinoza, syair dia tu. Antara kata-kata dia, sini jubah, kalau itu habah dalam kitab ni. Ma fil habati illallah. Gitu. Satu butiran ini adalah Tuhan. Gitulah. Tapi kalau kita nak kata jubah boleh juga. Dalam jubah ini tidak lain. Ialah dan juga anal haku, akulah kebenaran, boleh juga. Antara syair dia nya ialah apa dia?
Subhana man azhara nasutuhu sirra sana lahu tihisakibu summa bada fi khalqihi zahira fi suratil akili wasyaribi hatta laqad ayanahu khalquhu kalahzatil hajibi bil hajibi. Dia kata, Maha suci Tuhan yang telah menyatakan sifat-sifatnya, yang telah menyatakan sifat-sifatnya, dan juga apa dia, yang telah menyatakan kehebatannya, lebih kurang lah gitu, menunjukkannya pada makhluknya dengan jelas, menampakkannya pada ciptaannya dengan jelas. Ni terjemah mafhum lah ni, nak terjemah sesuatu dah juga. Ia boleh makan, boleh minum, ada. Hatta laqad ayanahu khalquhu, maknanya ciptaannya boleh nampak dia. Supaya apa dia? Al-hajib bil hajib. Supaya orang yang menutup nampak apa yang ditutup. Gitulah lebih kurangnya. Tak apalah, nak terjemah betul pun tak kerti juga. Antara hak lainnya pula, yang dia sahurnya lagi, ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna halalna barna fa iza absartani absartahu wa iza absartahu absartana. Gitu lebih kurangnya. Aku ialah orang yang berkehendak. Yang berkehendak ialah aku. Kami adalah dua ruh yang sama. Bila kamu tengok aku, kamu nampak dia. Bila kamu tengok dia, kamu nampak kami. Kami tu dulu lah makna dia. Jadi bagi orang-orang sufi, dia banyaklah pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab dia dalam pantheism tu. Orang panggil wahdatul wujud tu. Macam-macam lah. Dia panjang lah pulaknya syarah dia sesuatu tu. Gitulah lebih kurangnya. Jadi baru ni bukan ada duduk sibuk pasal apa dia? Ustaz Muhaizat ada ayat apa dia ni? Ayat Quran, Qul huwallahu ahad tu. Huwa tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu Tuhan. Begitu kau pula jadi lagu mana ke? Jadi itulah bahagia tu jadi nampak pergi ke arah tu lah pula. Tak apalah. Waktu tu boleh tengoklah perbincangan dia duduk bala-bala situ tu. Kita nak bicara pasal apanya, sakat tu lah lebih kurangnya. Ada nak tanya ke apa ke? Okey. Jadi masalah dalam metafizik dia hanya sebut pasal masalah ketuhanan saja. Masalah lain daripada tu tak ada sebut. Jadi biarlah masalah lain tu. Antara masalah lain dalam metafizik ialah yang berkait dengan etika juga. Iaitu masalah apa dia? Ini nombor satu, adakah kita bebas memilih takdir ataupun tidak? Okey. Nombor duanya, mengapakah ada kejahatan dalam gitulah, mengapakah ada kejahatan? Mengapakah orang putih panggil evil wujud? Gitu.
Dan nombor 3-nya, selain daripada berkait dengan sifat-sifat Tuhan tu, berkait juga dengan apa dia? Kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati. Apakah yang berlaku? Okay. Apakah itu mati? Bilakah seseorang itu betul-betul mati? Okay. Dan soalan keempatnya, apakah kehidupan selepas mati itu ada? Apa kesannya kepada tindakan kita? Apa ni? Bukan tindakan. Kepada nilai moral kita. Gitulah. Dan lebih kurangnya, lain lagi tu berkait dengan adakah apa dia? Makhluk halus wujud. Itu berkait dengan itulah juga. Metafizik jugalah. Benda kita tak nampak. Benda kita tak nampak. Dan hal lainnya pula, lebih kurang pecah-pecah daripada saat ni itulah juga. Lebih kurang saat ni juga. Jadi hak ni apa dia? Berkait dengan bebas memilih ataupun tidak ni, dia ada sebut dalam bahagian lepas ni, Masailu Ilmil Akhlak. Hak lain-lain tu apa dia? Boleh kata ada, boleh kata ada, tak ada. Jadi tak apalah. Gitulah lebih kurangnya. Wallahu a'lam. Biarlah. Benarnya moga kelas kita ni dia kelas falsafah ni lah. Ingatkan nak tanya interaksi boleh macam tak ada pula. Jadi lagu mana kalau kelas tu kita buat dalam YouTube ke, moga tu nak dengar saja. Jadi buka dengar gitu dia. Kata ayah.